eksperimen 3.1 mengkaji kesan nisbah makronutrien terhadap pertumbuhan dalam tumbuhan. Jadi ini antara topik yang cikgu sendiri pun tak suka sangatlah ya. Sebab kalau cerita tentang makronutrien ni, dia bukan ada satu saja. Dia ada macam-macam makronutrien tu dan susahlah nak ingat ya, banyak sangat. Jadi kadang-kadang tak tahulah ya. Tapi nak buat macam mana, dah kamu terpaksa kena belajar dan fahamkan. Jadi mengkaji kesan nisbah makronutrien terhadap pertumbuhan dalam tumbuhan. Jadi makronutrien, kita ada makronutrien dengan mikronutrien. Boleh sebut tentang makro ni di dalam kuantiti yang besar lah, kuantiti yang besar. Kamu boleh buka muka surat 63. Jadi boleh buka lah muka surat 63, ada tentang topik itu. Ni buku teks ya, buku teks muka surat 63, eksperimen 3.1. Sekarang ni kita pergi kepada penyataan masalah. Apakah kesan nisbah makronutrien terhadap pertumbuhan dalam tumbuhan? Jadi kita tengok nisbah makronutrien ni terhadap pertumbuhan bagi tumbuhan. Jadi dia kena dalam nisbah yang betul lah. Kalau tanpa nisbah yang betul, dia akan menyebabkan tumbuhan tu tidak sihat. Tumbuhan tidak sihat, kita boleh lihat dalam keadaan dia yang tidak normal. Macam manusia lah, kalau tidak sihat tu, bukan kata dia mati, tak mati. Cuma dia tidak sihat. Mungkin kita lihat, kalau manusia tu dia berpeluh lebih daripada orang lain ke, dia tak mampu berjalan ke, dia pening kepala ke, ada sesuatu lah yang sangat ketara berlaku pada dia. Sama juga bagi tumbuhan ni, kalau dia mengalami nutrien yang tidak cukup, ini akan menyebabkan tumbuhan tu tidak sihat dan kita dapat lihat jelas daripada ciri-ciri fizikal dia, ciri-ciri fizikal dia. Kemudian kita ada hipotesis. Jadi hipotesis ini adalah educated guess ataupun ramalan awal kita. Dan ramalan ni dia tak bolehlah sesuka hati kita nak buat ramalan, tak. Dia berdasarkan apa yang kita dah belajar ni. Jadi kita rasa apa ya, berdasarkan ilmu yang kita ada tu, apa jawapan bagi penyataan masalah ni. Ataupun kalau kita buat eksperimen, apa dia punya result, keputusan bagi eksperimen tu. Itu hipotesis lah ya, hipotesis. Inference benda lain. Inference tu logical reasoning. Inference logical reasoning. Kenapa dia berlaku macam tu? Ya, kenapa tempat kita ni panas? Sebab matahari terus kena pada garisan khatulistiwa. Jadi Malaysia ni duduk berada di garisan khatulistiwa, mendapat cahaya sepenuhnya daripada matahari. Tu sebablah logical reasoning, tu inference. Sebab kenapa sesuatu fenomena tu berlaku. Boleh ya, harap kamu dapat bezakan lah. Dia ada satu lagi bahagian amali ni yang kemungkinan agak susah, operasi secara definisi. Definisi secara operasi. Kita nak define, kita nak maklumkan definisi sesuatu perkataan tu melalui eksperimen yang kita buat. Itu kemudianlah ya, kemudian cikgu cuba bincangkan dengan kamu. Okey, ini adalah hipotesis. Tumbuhan tumbuh dengan sihat dalam larutan NOP yang lengkap balang A. Jadi dia ada banyaklah balang. Tapi bila dia berada pada larutan NOP ni yang mengandungi semua keperluan makronutrien bagi tumbuhan, jadi dia akan tumbuh dengan sihat. Dia akan tumbuh dengan sihat. Kita nampak dia pun nampak bersemangat. Daun dia berkilat-kilat. Kalau hijau, hijau dengan keadaan yang menyerlah kehijauannya ya. Kalau siapa yang minat tumbuhan kan, sekarang ni kan viral pokok-pokok keladi kan. Kadang-kadang kita nampak pokok keladi itu bersinar-sinar dengan dia punya kilauan pada daun-daun dia tu kan. Okey, kemudian ada radas dan bahan. Jadi tolonglah ya, kamu kena tahu. Contohnya balang kaca. Balang kaca tu bentuk dia apa? Salur penghantar tu apa? Pam udara tu apa? Penyumbat getah tu apa? Pisau tu apa? Kena tahulah sebab apa kemungkinan dia tanya untuk kertas 3 ataupun soalan yang melibatkan amali ini. Sama ada bila kamu nak mula eksperimen tu, kamu ada jumpa bahan tu atau tidak. Apparatus atau radas tu ada atau tidak. Kemudian kamu kena tik-tik itulah ya. Jadi ini maksudnya apa? Bila kamu sebenarnya bila dah jalankan eksperimen atau amali di sekolah, sepatutnya kamu dah faham tentang apa yang sepatutnya kamu nak jawab dalam kertas 3 ataupun amali. Ya.
Tapi cikgu buat video ni dengan apa? Dengan uh, satu keadaan kemungkinan kamu tak sempat nak datang, ataupun kamu ada masalah nak pergi ke sekolah, ataupun kemungkinan kamu ambil receipt paper ke, kamu nak refresh balik apa benda yang kamu dah lupa, ataupun kamu dah lupa dah kamu pernah masuk untuk buat eksperimen tu. Jadi bila ada video ni, kemungkinan perbincangan cikgu ni akan ingat balik kamu dengan apa yang kamu dah lupa tu lah. Kemudian kita ada bahan, iaitu anak benih jagung. Ini dia punya ni lah semua ya. Kalau kamu tanya cikgu tak pernah erti sangat tentang benda ni ya. Dia banyak sangat nama-nama elemen, nama-nama kimia. Kimia last dulu belajar waktu matrikulasi, lama dah tinggal. Jadi ini adalah bahan-bahan yang diperlukan oleh tumbuhan. Dia agak lebih kepada kimia lah ya. Kemudian air suling, kapas kaca, kemudian kertas hitam. Okey. Kemudian kita ada pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah ni dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalarkan. Cikgu selalu bagi refresh kat kamu, ingatkan. Kalau kita ada nak buat graf, okay, ni Y, yang ni X. Tolong labelkan paksi X dengan paksi Y. Jangan biar graf tu macam tu. Ya, kemudian untuk X ni adalah pemboleh ubah manipulasi. Yang ni yang dimanipulasi. Kalau Y ni mesti pemboleh ubah bergerak balas. Kadang-kadang bila tanya dengan pelajar, dia pun tak tahu. Padahal belajar dalam matematik, belajar kimia kemungkinan ada, fizik kemungkinan ada, biologi pun ada juga tentang graf ni. Jadi kadang-kadang dia tak tahu nak letak kat mana satu. Jadi X tu dia mesti yang dimanipulasikan, Y tu mesti yang bergerak balas. X mesti dimanipulasikan, Y mesti bergerak balas. Yang ni yang kebiasaannya. Memang kebiasaan lah. Sebab apa? Sebab nanti ada tentang kita nak buat graf. Tambah-tambah kalau garisan tu garisan lurus. Dia ada Y sama dengan MX tambah C. Lagi kita nak kaitkan hubungan antara X dengan Y ni, selalu kita buat graf. Ada yang Y sama dengan MX tambah C. Jadi kalau ikut yang formula ni, dia mesti X ni yang dimanipulasi. Dia tidak ada siapa-siapa yang mempengaruhi. Okey, X. Dia berdiri atas diri dia sendiri. Tetapi Y ni, dia dipengaruhi oleh X. Jadi kalau X, sesuatu berlaku pada X, dia akan mengubah nilai bagi Y. Dia akan mengubah nilai bagi Y. Okey. Ini basic matematik lah. Ni basic matematik. Cikgu pun tak nak pergi jauh pada yang ini. Tapi kamu jangan ingat semua keadaan dia mesti macam ni ya. Dia bukanlah semua keadaan mesti macam ni, tapi majoriti keadaan dia mesti macam ni. Kalau kita nak kaitkan, hubung kait dia punya relationship antara X dengan Y. Okey, dimanipulasikan kita ada kandungan mineral dalam larutan kultur, jenis larutan kultur. Kemudian kita ada bergerak balas, pertumbuhan biji benih. Dimalarkan adalah jenis anak benih, isi padu larutan, kepekatan larutan, keamatan cahaya. Jadi semua tu kita kena malarkan. Kita kena pastikan dia dalam keadaan yang sama, tak boleh berbeza. Okey, kita pergi kepada prosedur. Prosedur ni cikgu duk ulang. Setiap kali ada video ni duk ulang. Kalau kamu nak buat laporan amali, nak buat laporan, nama pun laporan, kamu tak boleh ambil sebiji-sebiji perkataan yang ada dekat dalam buku teks tu. Kamu cuba buka muka surat 63. Dekat muka surat 63 tu, kamu tengok ayat prosedur yang pertama, dia kata sediakan 5 botol kultur. Dia bagi arahan dekat kamu. Kamu nak kena buat apa waktu kamu buat eksperimen tu. Dia bagi arahan dekat kamu. Kamu ikut arahan dia. Tetapi bila kamu buat laporan, kamu tak boleh salin balik apa yang ada dalam prosedur tu. Laporan tu maksudnya kamu ceritakan apa yang kamu buat. Kamu ceritakan apa yang kamu buat, hasil dapatan kamu, perbincangan kamu dan kesimpulan kamu. Ya, jadi apa yang patutnya kamu buat, kamu kena ceritakan. Jadi kalau dia bagi tahu sediakan 5 botol kultur, kamu kata, kamu kalau dah nak buat tulis laporan, kamu kata 5 botol kultur disediakan dan dilabel dengan label A, B, C, D, E.
Kamu cerita kat orang apa yang kamu buat. Berbanding dengan orang bagi arahan kat kamu. Cikgu rasa kamu boleh faham yang itu ya. Cuma kadang-kadang mungkinlah hari nak jawab exam tu kamu excited. Oh, macam mudah je ni kan. Terus buat laporan amali tu, kamu buat berdasarkan arahan. Perkataan tu dia mengarah kepada orang yang baca tu, orang kena buat eksperimen ni kena buat macam ni. Tak, kita nak tulis laporan amali, laporan eksperimen, kita ceritakan apa yang kita buat. Ya, kita ceritakan apa yang kita buat. Jadi prosedur ni, ini tak ikutlah, yang ni nak mudahkan, nak mudah terang. Kalau kamu nak tulis betul-betul, kamu kena tulis betul-betul. 1, tulis ayat dia. 2, tulis ayat dia. Jangan buat macam ni anak panah ni. Ya, kadang-kadang susah jugalah. Ada setengah orang, dia kemungkinan dia ada masalah lah untuk berfikir tentang benda-benda basic ni. Jadi orang kena bagi tahu dekat dia. Jadi cikgu kena bagi tahu lah. Okay? Ada orang dia tak payah bagi tahu, dia faham. Takkanlah dalam exam nak buat label-label macam ni. Takkanlah dalam exam kita nak guna singkatan. Semua benda tu tak boleh. Jadi dia sendiri boleh faham. Ada setengah orang dia tak boleh nak faham, jadi kita kena terang ke dia. Tak apalah, tak ada masalah tu ya. Jadi 8 balang kaca di label A hingga H. Jadi kita ada 8 balang kaca, kita labelkan A sampai H. Ada 8 lah, 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita labelkan dia. Labelkan gunalah marker tu kan. Jadi marker pen tu yang permanent tu tulis dekat balang kaca. Balang diisi dengan larutan. Kertas hitam balut balang. Jadi kenapa kita balutkan balang dengan kertas hitam? Untuk kita halang cahaya masuk ke dalam larutan. Jadi kalau cahaya dia masuk ke dalam larutan, ini boleh menyebabkan apa? Okey, ini boleh menyebabkan pertumbuhan alga. Jadi kalau ada alga yang tumbuh di dalam balang ni, ini menyebabkan tumbuhan terpaksa bersaing dengan alga. Jadi alga-alga tu akan gunakan nutrien-nutrien yang ada di dalam balang tu. Jadi kita tak nak lah. Sebab itulah kita cuba halang cahaya masuk ke dalam air tu. Dengan kita letakkan, kita bungkuskan dia dengan plastik hitam. Benda tu boleh masuk dalam perbincangan. Sebab apa? Sebab kita terangkan sebab benda tu kita lakukan. Dia boleh jadi inference, logical reasoning behind certain method, certain procedure. Jadi dia boleh tanyalah kenapa kita letakkan plastik hitam di balang ni. Dia boleh tanya. Okey. Kemudian anak benih jagung yang sama saiz diletaklah di gabus ni kan. Pertumbuhan anak benih diperhatikan 30 hari. Ketinggian, warna, bilangan, bentuk daun, panjang akar, pertumbuhan dahan, ketinggian pun dicatat ya. Okey, jadi kita kena ada pam udara ni ya. Supaya udara boleh masuk ke dalam bahagian akar ni ya. Okey, kejap nah, cikgu nak tengok apa yang lagi cikgu tertinggal. Okey. Jadi ini adalah dia punya cecair lah, balang kaca A, larutan NOP dia ada semua nutrien. Okey. B dia tidak ada langsung. Dia hanya ada air saja, nutrien tidak ada. Kemudian ada C, kemudian ada D, kemudian ada E, kemudian ada F, kemudian ada G, kemudian ada H. Okey. Jadi digantikan dengan sulfate, digantikan dengan nitrat, digantikan dengan natrium nitrat. Jadi macam-macam lah. Cikgu nak terang lebih-lebih pun, ni dia melibatkan faktor nak tak nak tu lah. Kita nak ingat pun susah ya. Tahu cikgu dulu belajar pun cikgu tak ingat benda-benda ni. Susah gila kot. Nak hafal ya. Hafal sekarang lagi 10 minit kemudian lupa. Tapi ada setengah orang dia memang hebat ya. Ingatan dia tu, otak dia tu bergeliga sungguh. Dia baca sekali dia boleh ingat. Di balang kaca A tiada larutan NOP. Anak benih tumbuh sihat dan dengan banyak akar. Ni pemerhatianlah result dia. Ni semua makronutrien anak benih mati. Jadi perbincangan yang kita boleh buat antara B dengan A lah. Jadi A ni dia tidak ada masalah, tumbuh sihat dengan banyak akar disebabkan dia
dibekalkan dengan semua keperluan makronutrien. Okey, untuk B pula dia mati disebabkan semua makronutrien tidak ada di dalam larutan air. Menyebabkan dia tak boleh nak hidup. Okey, dan yang seterusnya lah, nitrogen, okey, fosforus, sulfur, kalium, kalsium, magnesium. Cikgu tak nak baca dah kamu. Ada dalam video cikgu terang tentang makronutrien dengan mikronutrien. Ini pemerhatian ya. Kemudian perbincangan tadi cikgu cerita, antara benda yang kamu boleh bincangkan, kenapa guna kertas hitam untuk tutup perbincangan yang pertama. Perbincangan yang kedua, kenapa ada aliran udara. Okey, yang kita ada pam udara ni untuk proses respirasi. Jadi pengudaraan tu akan ada di dalam balang kaca ni. Jadi dia tidak akan ada pencemaran kepada satu-satu gas lah. Kemudian kita cerita tentang larutan NOP dengan yang balang B ni. Kenapa larutan NOP tu dia paling banyak sekali, dia bukan paling banyak, anak benih dia sihat, tumbuh dengan paling banyak sekali akar. Kenapa balang B ni semua mati? Cikgu dah terang lah tadi ya. Itu perbincangan. Sekarang ni kita masuk kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan ni selalunya kita tengok kepada hipotesis. Jadi tumbuhan tumbuh dengan sihat dalam larutan NOP yang lengkap. Jadi hipotesis diterima. Mudah saja ya. Eksperimen 3.1. Jadi hopefully kamu boleh faham lah. Itu harapan yang paling besar cikgu bila cikgu buat video ni.